Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil qa'il rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillahil qa'il wa idza maridtu fa huwa yashfi. Sadaqallahul azim. Saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Ustaz Fitri, sahabat lama saya, mengaji Mesir sekali. Cuma dia mengaji pandai, saya tak berapa pandai. Dia boleh jadi pengurusi masjid. Saya ni banyak main. Ketua Imam, Ketua Bilal, Raja Kasar Masjid, terutamanya pengurusi bagi masjid Majak Som ini. Dan yang cukup saya sayangi, peminat-peminat saya di TV. Dai bawa habis berancangan, bawa habis balik kursi. Tanyalah Ustaz di Bismillah pagi-pagi, setia bersama saya, letak tangan kat dada, letak biarpun saya dalam TV. Hari ini saya kat depan anda semua. Kita ijazahkan secara direct dengan izin Allah, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di tempat yang cukup cantik. Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di rumah Allah, di masjid. Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di dalam taman syurga. Tak ada taman syurga atas muka dunia ni kecuali dua tempat. Belum kita mati, kita boleh tengok taman syurga, kata Rasulullah. Ingat dua tempat ni mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Faqalu madza riyadul jannah ya Rasulullah? Majalisul ilm. Satu hari Rasulullah kata pada para sahabat, kalau kamu lalu ke taman syurga, maka kamu singgahlah sekejap. Sahabat tanya, ya Rasulullah, di mana taman syurga? Kata Rasulullah, majlis ilmu ni seumpama kita duduk pada malam ini. Satu, taman syurga. Yang kedua, taman syurga atas muka dunia ni tak ada lain kecuali ada di Madinah. Rasulullah kata, sesungguhnya di antara member Masjid Nabawi dan rumahku, iaitu kubur Rasulullah pada hari ini, dipanggil Raudah. Kapek hijau yang kita pergi umrah, rebut nak masuk atau pergi. Itu dia panggil Raudah. Apa itu Raudah? Raudah ni salah satu taman di antara taman-taman syurga. Kalau kita tak mampu pergi umrah taman syurga di Madinah pun tak apa, mari majlis ilmu di Pajak Som ini, yang merupakan juga adalah taman syurga. Saya tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan, kerana pada waktu ini, di saat ini, tuan-tuan, manusia lain sibuk dengan perniagaan. Manusia lain sibuk dengan pasar malam. Manusia lain sibuk dengan mancing ikan puyuh dalam parit. Manusia lain sibuk tunggu buletin utama pukul 8. Kita boleh mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mari ke rumah Allah, pasang telinga dengar, sebab kita nak menjadi orang yang berilmu. Saya dah mari masjid tadi, lalu ke tepi jalan, tengok pasar malam tak ada parking waktu azan maghrib. Pasar raya tak ada parking azan maghrib, orang sampai. Kedai makan pun tak ada meja kursi nak duduk. Ikan puyuh dalam parit pun orang duduk pancing tengah makan waktu maghrib ni. Dan kita boleh berada di rumah Allah pada malam ini. Hebat tuan-tuan. Ini adalah program yang kelima saya pada hari ini. 5 program dah. Daripada kemarin saya ke utara di Masjid Gua Cepedak. Habis Masjid Gua Cepedak pagi tadi di sekolah kebawakan. Habis di
di sekolah Kubaratan, perasmian klinik baru saya di Kepala Batak di sini lah. Habis Kepala Batak berlari ke Sungai Petani, klinik baru di Sungai Petani depan JPJ, depan Intan. Habis depan JPJ berubah, sudah berubah mari ke Pajak Som, kuliah maghrib. Lepasnya rawatan di Pajak Som di masjid. Lepas rawatan di masjid di hospital Pulau Pinang pula. Alam ni. Pagi esok pula perubatan saya di Alustar. Habis perubatan di Alustar, kuliah maghrib di Laguna Bobok, masjid besar tu. Habis Laguna ceramah, rawatan macam malam ni pula. Dan pukul 8 pagi keesokan harinya, lusa 8 pagi saya kena berada di Plaza Aksana Johor Bahru, Johor Bahru. Sudah berubah esok pukul 12 malam terus ke Johor Bahru. Bukan naik helikopter tuan-tuan, bukan naik jet, naik kereta je. Satu hari satu negeri, satu hari 5-6 program. Tapi saya nak cerita pada tuan-tuan, bukan saya nak bangga, na'udzubillah, tidak. Saya tidak ada penyakit. Walaupun tidur saya 2-3 jam sehari, berjumpa orang, beribu orang sehari, cerita masalah buh dalam kepala. Nak bagi air jumping lah, tahu sakit apa. Ustaz, suami saya tu bila kat Mulia, petani, kedai tu nak kahwin pula. Anak ni pun tak mampu nak tanggung. Saya pun 2-3 hari sekali sentuh nak kahwin lain, Ustaz lah mana. Dengar masalah cerita, tapi saya tak pernah boring, saya bersenyum je. Dan saya tak pernah sakit sepanjang hidup saya. Agak-agak umur aku berapa? 45. Perempuan umur berapa? Perempuan pandai tengok orang lelaki ni. Berapa umur tu agak-agak? 42. Itu 7. Umur saya dah nak masuk 40. Apa tu berapa muda? Setakat ni saya tak pernah kena hospital. Tak ada kena cocok masuk hospital, jatuh sumbak, menawar, seduh. Tak ada semua reset lah. Reset kan apa benda dah semua kecil. Inhaler. Dalam mulut tak ada. Berkat Tok Guru saya ijazah pada saya satu ayat. Tok Guru saya kat Mesir dulu, dia kata membacalah ayat ni, insya-Allah di atas dunia ni mu tak rasa penyakit. Demam tu biasa. Jerebu baru ni tuan-tuan, Jerebu, Sungai Petani, Batawa, Pulau Pinang, sampai 200 IPU. Kita tengok masjid, kita tengok klinik-klinik, hospital penuh orang sakit. Tapi insya-Allah kalau kita amal ayat ni, malaikat jaga kita. Nak ada ayat tu? Buka boleh tu, tak boleh kan? Kau memang kena buka. Lepas ni saya akan bagi ayat tu, saya lupa dulu bagi tahu. Jadi nak cerita kepada kita bahawa kesihatan ini merupakan satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ustaz, rezeki makan nasi, minum air, pakai itu rezeki anak. Tak tuan-tuan, kesihatan satu rezeki manusia. Jangan ingat bahawa kesihatan itu satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sihat dia rasa seronok hidup atas dunia, walaupun tak ada duit. Orang yang tak sihat, sakit kecil mani, darah tinggi, tak payah salah tinggi kecil mani lah, sakit gigi ya, tak seronok dah hidup atas dunia. Baru ni musim raya haji, sembelih lembu, suami buat balik daging, batang pinang 3 kilo. Anak kita bakar, titik minyak, tengok Clio nak makan, kita nak makan tak boleh sakit gigi. Seronok tak? Titik air diulang, makan tak boleh, gigi sakit. Boleh tak dunia? Tak boleh. Masuk kedai kopi sebelah Puan Mak order air teh tarik dengan buih yang tinggi macam buih katak, dengan manisnya elok.
Kita order dengan kedai kurang manis. Sebab apa kecil manis? Tak boleh nak rasa. Tengok Pak Mak minum, Allah seleranya dia manis elok. Aku tak boleh sebab apa? Sakit. Jadi penyakit-penyakit ni Tuhan nak tarik nikmat atas dunia. Nikmat hidup dunia ni tak rasa kalau sakit. Sebab tu kita tengok orang asli happy. Duduk dalam hutan, ada duit dah orang asli. Ada orang asli rumah banglo kereta besar. Dia tengok kita naik ke Merah Island dengan kereta besar. Apa pun kereta besar, Cik Manik sampai 28. Apa pun naik kereta besar pakai spek, aku spek pun tak pakai. Kan ada pun jumpa orang asli nak supit monyet cari spek dalam poket. Ada kita jumpa orang asli bergelipangan hospital Kuala Batam. Sebab apa tuan-tuan? Nama lagi orang asli. Ada kita jumpa orang asli kerasukan histeria. Sebab apa? Sebab nama anak dia Sungai, Merbau, Serai, Batu. Nama kita apa dia? Geng manusia. Damia, Kristina, Balkis, Najwa. Nama-nama cik kita ambil marah cik. Orang asli cik kata aku tak sakit hati dengan dia. Dia ambil meja nama dia, kipas, daun. Sebab tu dia tak sakit. Jadi nak cerita di sini bahawa kesihatan itu merupakan satu rahmat, satu rezeki. Tidur tu rezeki tu. Baru ni seorang mari jumpa saya, Datuk Seri. Datuk Seri mari jumpa saya mengadu bini dia duduk sebelah ustaz. Saya ni tak boleh tidur, tolonglah ustaz. Kata berapa lama Datuk Seri tak boleh tidur? Dah 21 tahun. Tak tidur walaupun sesaat. Tuhan tarik nikmat tidur, pitih ratus juta dalam bank. Saya tanya dia, Datuk Seri nak tak tukar duit dengan tidur dalam bank, kamu boleh tidur? Allah tak usah apa duit tak boleh tidur. Saya tanya, Datuk Seri betul tak boleh tidur? Betul Ustaz. Datuk Seri ni saya tidur, dia duduk kacau. Dia tak bagi saya tidur, dia jealous. Dia suruh saya macam dia juga. Dan dia bagi tahu saya, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz, kalau kata tidur boleh beli Ustaz jual, saya nak bayar 5,000 satu saat. Nak cerita banyak duit. Biar saya tidur bagi puas Ustaz, tapi saya tak boleh tidur. Tu tak apa lagi. Saya duduk jaga seorang Tan Sri hari ni. Ceramah ke mana pun saya bawa. Dia latih saya penasihat agama dia. Tan Sri ni tuan-tuan ada 11 bilion harta peribadi. 11 bilion. 11 juta saya tak heran. 11 juta saya tak heran. Saya ada 11 juta. Bohong kan? Bilion jangan orang ada. Walaupun 1 bilion. Rumah dia tuan-tuan 162 juta di Damansara Rakun. Rumah. Bukan pejabat JKR, rumah. Bukan sekolah 4 tingkat, rumah. Bilik air dia 1.6 juta. Saya masuk bilik air, buku lali saya tenggelam dalam kapet kuning. Ni luar pada di bilik air. Satu hari saya nak kencing Tan Sri, saya nak masuk bilik air. Sekejap tu usap bilik air. Saya berlari masuk bilik air nak kencing. Nak kencing tak jadi, tuan-tuan, ada CCTV. Kalau mau kencing dah ada CCTV. Jadi keluar paper. Undur balik. Tan Sri ada surau ke tutup-tutup apa lagi surau usap tanah saya ada. Dia tak beritahu dah. Kita kencing kat surau berkat sikit. Kereta bawah garah tuan-tuan 372 biji. Yang sejuta saja pun dekat dengan 100 buah. Bukan saya nak cerita kekayaan. Saya nak cerita satu hari dia call saya. Ustaz,
Ustaz tak melawak pun saya latih jadi penasihat. Ustaz melawak pun saya, apa tak seri? Saya duduk di Priskop Hospital dah 2 hari dah. Oh tak tahu, minta maaf banyak. Saya duduk tengah ceramah, saya kata lepas ceramah saya terlupa pergi. Saya pergi tuan-tuan dan perempuan bersalam dengan dia. Benda yang pertama lepas dia bersalam dengan saya, dia tunjuk plastik kat kaki dia tidur atas katil. Ustaz tu kata apa tak seri? Ingat kadu jin apa? Air kencing dia. Bapa tak seri tunjuk air kencing. Ustaz, tanah umur saya 1.6 juta, masuk hospital kecil lah plastik dia berani. Kau dia bawa tanah di hospital. Tadi Ustaz doktor nak scan kepala saya. Kereta umur saya 372 buah kereta Ferrari, Lamborghini, semua ada Ustaz, duduk atas wheelchair, terasa hati dia. Tan Sri kan kaya. Saya bidak dia. Tan Sri kan kaya, Allah Ustaz, itulah kekayaan. Masuk hospital, tak boleh bawa. Kata Tan Sri, ni dalam hospital bukan dalam kubur. Mu hidup lagi ni Tan Sri. Betul Ustaz. Nak cerita harta dunia masuk hospital mu tinggal. Baik jadi orang asli dalam hutan, kencing pun ikut nak kencing mana sihat. Ke tak? Jadi nak cerita pada kita bahawa harta yang kita ada di tuan-tuan kita akan tinggal. Hak kekal 3 benda. Ni hak kekal 3 benda. Sedekah jariah. Ni sedekah jariah daripada saya nak lancar ni kutipan derma untuk Masjid Al-Furqan. Betul tak? Surau Al-Furqan, surau saya duk mengajar. Kita sama-sama bantu, lepas ni kita nak lancar sedekah. Tapi nak sedekah ni ada petua dia. Kalau boleh ambil sekali dalam poket, tak payah tengok duit agak berapa. Kalau getah bubuh lah. Faham tak? Jangan ada cari yang keleng-keleng buat bubuh. Pemurah juga cuma keleng. Sedekah jariyah. Yang kedua apa dia? Kita bawa masuk kubur kereta besar Ferrari. Al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang dimunafaatkan dengan dia. Tuan-tuan mari malam ni boleh sebatas lidah. Saya kata ayat sakit kepala, la yusaddauna anha wa la yuzifun. Balik ajar orang sebelah rumah tadi aku dengar Ustaz syarah ceramah dia kata baca surah Waqiah ayat 19. Kawan tu pun duk baca, dia pun mati keesokan harinya. Hak dia mengajar tu pun, maka ilmu tu akan sampai ke dia, sampailah ke akhirat. Ilmu ni satu benda yang hebat. Sebab tu kita kena hormat guru. Imam Syafi'i satu ketika tuan-tuan dalam majlis lagu ni bersama Raja Tok Pengulu JKK. Imam Syafi'i duduklah satu majlis. Raja mari, JKK mari, Tok Pengulu mari, Imam Syafi'i tak bangun pun. Tiba-tiba mari seorang yang pakai jubah compat caping belakang, orang tua dah, Yahudi pula. Imam Syafi'i bangun, pimpin dia mari letak depan. Orang tanya Syafi'i, siapa pun ni? Bukan Syafi'i kontraktor kepala batang, Imam Syafi'i. Siapa dia? Dia special pun yang ambil letak depan. Raja ada depan pun tak bangun tadi. Imam Syafi'i kata, inilah seorang yang masa kecil aku dulu dia pernah ajar aku ilmu. Berapa buah buku Imam Syafi'i dia mengajar ilmu kamu? Dah, orang tua ajar. Orang tua ni ajar aku lagu mana nak kena anjing tu balik ataupun tidak. Tu dia ajar. Tengok dia hormat sampai begitu. Sebab itulah dia manusia yang hebat, orang yang menghormati ibu. Nak cerita ilmu ni bagi daripada buku. Ustaz beli buku boleh jadi alim. Nabi kata malam syekhul lahu fasyaitanu syekhul lah. Barang siapa yang beli buku tak talaki, tak ada tu buku, maka iblis lah tu buku dia walaupun kita agama. Walaupun kita agama. Sebab tu kita kena hormati guru. Kalau guru ada masalah, tanya khabar.
Kalau guru tulis surat khabar, berita khalwat ke apa, tanya khabar betul ke ni? Kan? Dunia ni tuan-tuan cukup-cukup. Ni saya duk cakap, orang dulu boleh tengok dia betul lah. Sebab takut-takut nak cakap, takut ada gangster ke apa ke, SB ke apa ke. Ha? Jadi al-ilmu yang tafi'un itu kita bawa masuk kubur, sedekah yang kita bawa tu, yang kita buh dalam lubang tampung itu, kita bawa masuk kubur. Dan wa waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh juga kita bawa masuk kubur. Doa dia tu bukan anak nama soleh. Faham? Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa kesihatan itu merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup sihat atas muka dunia ni seronok dia hidup atas dunia. Orang yang tak sihat atas muka dunia ni tak seronok. Pukul 2 pagi bangun dah tak boleh nak tidur berdiri. Nak tunggu subuh 4 jam tu rasa macam 4 bulan. Tu tak seksa orang yang hidup atas dunia ni sakit. Sakit gigi ke? Apa dia ubat sakit gigi paling mujarab? Ubat sakit gigi paling mujarab apa dia? Siapa boleh jawab? Cat gigi sebelah. Ada ubat cat gigi sebelah tu? Ubat yang paling boleh. Ubat sakit gigi yang paling mujarab ialah di klinik cabut. Betul ke tak? Sakit masa cabut tu lepas besok jalan rata lah. Masa tadi pun pergi dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam mati Allah sekalian, betul lah Rasulullah menyebut irtanim khamsan qabla khamsin. Kamu rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara lagi. Yang pertama apa dia? Kita dah mengaji kitab ni. Yang pertama apa dia? Kaya sebelum miskin, nombor 4. Muda sebelum tua, nombor 2. Sihat sebelum sakit, nombor 3. Yes, nak ada semua tu kena hidup dulu. Hidup sebelum mati, baru ada tua, baru ada sakit. Betul tak? Kali mu tak hidup, nak ada lakuan. Hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Masa hidup bila nak mari masjid, dan mati orang usung nak kita mari masjid. Duduk mana? Duduk belakang ke duduk depan kalau mati? Oh, depan pada terima. Hebat orang mati. Masa hidup tak ada kena masjid. Yang kedua apa dia? Muda sebelum tua. Masa muda ni lah nak mari masjid, nak sedekah, nak mengajar ilmu. Dan mari tua, nak mengaji pun tak berapa nak ingat dah. Nak mengaji Quran pun nampak makin pendek dah. Tak ada orang makin tua nampak panjang. Tak ada? Tak ada. Tu tak makin tua nampak pendek. Oh, dulu mengaji Quran berlaku hebat. Mari umur 60 tak boleh nak berlaku dah. Tak ada nak kono dah lah. Apa nampak pendek? Dan makin tua juga makin nyanyuk. Oh, Ustaz terasa hati kata aku umur 70. Dah memang lagu tu. Tak ada orang makin tua makin cerdik. Sebab tu tak ada universiti orang umur 70. Universiti orang umur belas-belas 20 lebih. Masa tu dia ada mengaji tu. Dan tak ada orang makin tua makin cerdik. Makin tua dia jadi makin benuk lah. Sebab apa? Sebab wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang Tuhan panjangkan umur dia, maka Tuhan kembalikan balik dia pada zaman budak-budak. Umur 70, 80 tuan-tuan, nak jadi budak dah gigi bulu dah jadi budak mula mana ada gigi. Kadang mula gigi penuh dah kekah semua dah. Ada. Umur 80 duduk atas tilam dah, tak boleh bangun dah. Budak dah atas tilam mana boleh jalan. Faham?
Dan dalil kita ni tua apa dia? Dalil kita ni tua apa dia? Gigi lurus. Memang tak gigi payah kat cermin kena ni baru nampak. Ni kita tilik cermin nampak dah. Aku tua dah. Ubat. Perempuan senyum lah ubat duk dan duduk. Ni tengok ni nampak apa ubat tu. Faham tak? Pakai bulu mata duk ubat. Lepas tu Nabi Zakaria apabila dia tengok dia ubat, inni wa'ala al-azmu minni wasda'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, ya Tuhan, aku ni tua dah, ubat ada dah ni aku ni. Siapa tengok cermin, ingat kemati, ini manusia yang terbaik. Tuhan buat putih atas kepala dalam rambut yang hitam itu untuk kita menyatakan kita ni tua. Faham? Lah ni ubat, ada ubat. Ada ubat-ubat. Ada bubuk ingat seminggu putih pula. Betul tak? Dah usah lah ni jadi cabut. Duduk seminggu panjang naik pula. Tak besar masalah, betul tak? Dan ingat bahawa ubat atas kepala kita, ubat kat janggut misai kita tu nak bagi kita pahala kalau kita ingat kau mati. Betul tak? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mana banyak mengingati mati, kata Rasulullah. Aku sendiri 70 kali sehari ingat mati. Kita ini berapa kali dah? Tengok berita accident tadi. Oh, mati bagus sekali. Dan kita nak mati di tempat yang cantik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak mati atas masjid, tengok baca Quran, hari Jumaat, bulan puasa. Kita tak nak mati dalam bendang, tak nak mati atas jalan raya, cabut kepala. Tidak. Dan doa yang saya nak ajar ijazah pada tuan-tuan dan puan-puan ni, kata ulama, siapa baca doa ni makin tua dia jadi makin baik, makin tua dekat dia dengan masjid, makin tua dia mari masjid duduk depan sekali. Biarpun dia masa muda dia hebat, banduan kepala kerompok. Tuan-tuan, Tuhan tengok akhir kita lagu mana. Kalau tengok awal, Sayyidina Umar, tuan-tuan, orang yang cukup gedebek, kata orang Kelantan. Orang masuk Islam kena penampar dia dulu. Rasulullah didakwah mana dia follow. Adik dia masuk Islam, cabut pedang nak pancung Sayyidina Umar. Budak kecil lahir tanam hidup-hidup. Mu anda tanam budak sejarah-jarah mu. Tak ada lagi setakat tidak. Tapi dia masuk Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia jadi manusia yang hebat. Dia jadi manusia yang hebat sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dia ikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin jumpa dia 1 kilometer dah. Corner tu lain. Kita jin nak jumpa. Betul tak? Kita jin nak jumpa. Dan baca doa ni, ingat doa ni tuan-tuan. Kata ulama, ada 2 kemungkinan akan berlaku pada siapa baca doa ni. Makin tua dia jadi makin baik. Makin tua dia mati di tempat yang baik. Faham? Letak tangan kat dada. Kita baca beramai-ramai. Biar bergembor masjid Bajak Som. Tarik nafas 3 kali. Pastikan jantung berdenyut. Tak berdenyut, ambil main jenazah free. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله يا Tuhanku, tamatlah hidupku dengan sebaik-baik penamatan. Jangan engkau akhiri hidupku ya Allah dengan sebuah